pergi balik. Pergi tu belum belajar lagi, tapi dah ada niat belajar pun dah dikira. Habis settle belajar, balik. Dah habis belajar, balik tu pun masih dikira. Kenapa? Sebab balik daripada belajar. Sebab tu tuan-tuan, kita ni kalau balik belajar, jangan singgah tempat lain. Kalau ikut sunnahnya, pergi belajar, jangan singgah tempat. Sebab masa pergi tu kita daripada rumah, Allah kira. Belum belajar lagi, dah kira. Kemudian dah habis belajar, balik tu Allah kira. Jadi untuk tidak memutuskan pahala tadi, kita bila belajar balik jangan singgah tempat. Tu balik terus belajar, dapat pahala full. Ini kadang-kadang tuan-tuan dah habis belajar, balik bukan dia balik rumah, dia singgah ngeteh dulu. Lepas tu tengok wrestling dulu. Tengok wrestling. Lepas tu tengok wrestling bukan tengok apa tuan-tuan, paha orang. Dapat pahala ke dapat dosa tuan-tuan? Jom tuan-tuan. Ji, tengok wrestling, tengok paha orang. Dapat pahala ke dapat dosa? Makcik, dapat pahala ke dosa? Itu sebab kita tengok hari ni, tuan-tuan, nak tengok paha orang senang, tapi nak tengok paha ayam susah. Betul? Tuan-tuan, nak tengok paha orang senang, nak tengok paha ayam susah. Betul bang? Kan? Tuan-tuan nak tengok paha ayam, tuan-tuan, pergilah kedai tuan-tuan beli ayam. Bila tuan-tuan beli ayam, tuan-tuan, ayam hidup, dapat tengok paha dia tak? Belum lagi. Tuan-tuan kena buat balik. Sembelih dulu. Dah sembelih, nampak paha dia tak? Belum lagi. Tuan-tuan kena ambil panas. Pergi celur dulu. Cabut. Nampak paha dia? Baru nampak. Kan? Susahnya nak nampak paha ayam. Tapi kita ni tuan-tuan nak tengok paha orang senang betul. Tuan-tuan pergi kedai, tuan kedai buka wrestling, tuan-tuan tengok paha orang. Kan? Betul bang Wrestling pula tu tadi, WWF, ada lelaki ada perempuan. Kita duduk tengok show je. Kan? Tengok paha orang rumah sekali-sekali, tengok wrestling punya paha hari-hari. Saya nak masukkan gini tuan-tuan. Orang hari ni nak buat pahala payah, tapi nak buat dosa senang. Tu maksud dia. Dah diajar dah dalam kitab ni. Tuan-tuan, apa dia ajar? Nak buat pahala. Tuan-tuan pergi daripada rumah ke sini, dengar tiap-tiap huruf. Bukan perkataan, tiap-tiap huruf. Kata Nabi, tiap-tiap huruf dan tiap-tiap langkah dikira pahala ibadat setahun. Kalau tuan-tuan daripada rumah, abang tadi daripada rumah kira tak berlangkah? Tak kira. Memang confirm, walaupun sedar tak gila, memang tetap tak kira. Betul tak? Tu. Kita tak pernah kira pergi masjid. Tok Jamal, pernah tadi daripada rumah ada ke sini kira? Tak kan? Tak kira. Tuan-tuan naik kereta pun tak pernah kira. Pusing tayar. Tapi Nabi beri jaminan dalam kitab ni. Hadis ni kata, tiap-tiap langkah, tiap-tiap huruf ibadat setahun. Maknanya tuan-tuan, senang tak buat pahala? Senang. Senang buat pahala. Tapi kalau tanya balik, ni orang mampan ni, berapa ramai sekampung banding dengan duduk kat masjid? Cuba tanya balik. Betul tuan-tuan berapa kampung kat mampan ni lebih kurang orangnya? Bang, mampan ni, orang dia ke kampung berapa anggaran? Tak tahu mana orang mampan ni. Mam, berapa? 1,000. Lebih kurang. Katalah 1,000. Daripada 1,000 yang datang ni. Ini pun campur kampung-kampung lain. Tok Jamal orang lain. Ni pun tempat lain. Yang saya kenal lah tuan-tuan. Yang itu pun tempat lain sana. Seberang tu. Tempat lain. Artinya tuan-tuan, ni nak membuktikan nak buat pahala bukan senang. Tapi nak buat maksiat senang je. Tuan-tuan tak payah pergi masjid tuan-tuan. Duduk pegang ni, dah boleh tengok filem porno. Kan? Tengok ni, kan senang. Tengok je senang. Nak buat dosa senang. Nak buat pahala payah. Padahal ganjaran tu Allah Ta'ala beri. Nabi sebut dah. Nabi mustahil bohong tuan-tuan. Nabi yang wajib baginya siddiq. Mustahil padanya bohong. Dan kalau dah Nabi kata setiap perkataan tu ibadat setahun, cuba tuan-tuan fikir tuan-tuan, boleh tak ibadat setahun 360 hari tuan-tuan beribadat full? Ibadat 360 hari, mana setahun full, tak cuti. Agak-agak tuan-tuan. Abang, kita 360 hari, 5 waktu, tak pernah cuti pergi masjid. Abang cuti tak abang? Ada masanya kita tak pergi. Macam saya tuan-tuan, time sakit tak pergi. Kan?
Tapi ni kita dengar kuliah, satu langkah ibadat setahun 360 hari tak cuti. Bayang kalau daripada rumah yang paling jauh. Saya nak tanya tuan-tuan, kat sini siapa paling jauh? Paling jauh kat mana bang? Indonesia. Jauh tu, tu jauh sungguh betul. Tu sungguh, bukan jalan kaki, kena naik kapal lagi. Betul, sungguh. Tuan-tuan, itu pahala besar, sungguh pahala besar. Sebab tu tuan-tuan, ada satu kisah yang disebutkan oleh ulama. Kisah disebutkan oleh ulama. Dia ni tuan-tuan nak tahu satu hadis daripada Madinah pergi ke Syam. Dulu perjalanan pergi Syam tu 1 bulan. 1 bulan perjalanan. Dia sanggup pergi 1 bulan perjalanan tu hanya nak memastikan hadis tu betul ke tidak, satu je. Tuan-tuan kalau baca bab kitab hadis Nabi tuan-tuan, dalam sejarah ulama-ulama yang mengkaji hadis, ada seorang ulama tuan-tuan, dia nak memastikan hadis tu betul tak betul, kan? Dia terpaksa jalan sebulan perjalanan hanya nak tahu satu benda je. Kita ni tuan-tuan, kalau daripada rumah sampai ke masjid, kan? Bila sampai masjid je, ustaz pun mula kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, wallahu a'lam. Ustaz pun balik. Agak-agak tuan-tuan nak cakap macam mana masa tu? Kan? Kita kata, ustaz pendek no. Pendek no tuan-tuan. Kita rasa macam tak puas. Ulama dulu tuan-tuan, sebulan perjalanan hanya nak tahu satu hadis je. Satu hadis. Sampai macam tu. Dan ada pula ulama zaman dulu, dia tuan-tuan mati nak dengar hadis dan baca hadis. Tu, sampai macam tu, mati gitu. Contoh, Imam Abu Zur'ah. Seorang ulama, kalau tuan-tuan baca dalam sejarah ilmu hadis, Imam Abu Zur'ah ni masa dia nak mati. Ketika sakaratul maut, ni dalam sejarah. Ketika dia nak sakaratul maut, maka dia panggil kawan-kawan dia yang dulu sama-sama belajar. Maknanya dia nak muzakarah balik. Kan? Yang dulu sama-sama belajar. Jadi dia pun panggil ketika dia sakit-sakit nak membawa pada mati ya, maka dia pun berbincang dengan kawan-kawan dia. Apa dia nak? Dia minta kawan-kawan dia sebut seorang 10 hadis siap dengan sanad. Dia nak dengar. Masa tu ketiga tu dia tengah nak mati tu. Nak dengar ilmu lagi. Nak mati tu masih nak dengar. Belajar lagi. Kita ni bukan nak mati tuan-tuan. Baru kena go out. Belum go out tak datang dah. Kan? Tak datang. Tapi dia ni nak mati. Panggil kawan dia. Suruh sebut setiap seorang 10 hadis. Siap dengan sanad. Maka seorang-seorang sebut. Dia pun dengar. Dalam keadaan baring. Dalam keadaan nak sakaratul maut. Ni disebut dalam kitab hadis. Maka bila sebut dengar satu. Sampai giliran dia. Dia dah dengar habis, dia pun kata. Ni tuan-tuan boleh bertengok dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'ah. Dia kata apa? Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dia baca hadis tu mati tu. Dia baca hadis tu, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maksud hadis tu, siapa-siapa boleh menyebut akhir kalam sebelum pada mati, la ilaha illallah, masuk syurga. Mati tu. Tu tuan-tuan. Ni sejarah ulama dulu. Belajar sampai mati. Kita ni tuan-tuan, siang nyawit tuan-tuan, malam cuti ngaji. Siang penat, malam tak pergi. Kan? Kadang-kadang nyawit tuan-tuan, kena 10 tan. 10 tan. Dah lah jemaah tak pergi. Lagi sedekah, lagi cendikil orang kata. Kan? Ni tuan-tuan, kita tak macam orang dulu tuan-tuan. Orang dulu mereka sungguh-sungguh. Sebab kenapa? Janji atau perkataan daripada Nabi dia pegang sungguh. Perkataan daripada Nabi dia pegang sungguh. Kalau Nabi kata tu, itulah dia pegang sungguh. Dia bukan jenis faham macam bukan. Bukan. Kita ni tuan-tuan, Nabi cakap kita tak baru nak percaya. Tapi tuan-tuan, kalau sell dekat mall tu kan, beli 1 dapat 2 pergi tuan-tuan. Beli 1 dapat 2 pergi. Yang confirm tuan-tuan, dengar satu perkataan ibadat setahun, tak pergi. Tak pergi. Sebab tu tuan-tuan, kenapa kalau orang faham ilmu Islam tuan-tuan, dia tak akan tinggal majlis ilmu. Siapa juga ustaznya, siapa juga ulama cakap, janji dia dengar. Sebab satu perkataan nilainya ibadat setahun. Bang, tadi saya mula dengan sampai sekarang, kira tak berapa huruf?
Tak kira. Kan? Dalam hadis ni bikulli harfin. Tiap-tiap huruf, bukan bikulli kalimatin. Dia tak sebut kalimah, dia sebut huruf. Jadi daripada awal tuan-tuan dengar sampai 8-11 minit ni memang tak terkira. Betul lah Memang tak kira. Memang tak kira. Sebab kita ni biasanya memang otak masa dengar, kita memang berkhayal walaupun mata celik. Sebab tu tak kira. Tapi kalau tuan-tuan tengok hadis Nabi, setiap patah perkataan Nabi keluar, sahabat-sahabat hafal. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok hadis ni, ada patan daripada Nabi SAW. Dan ulama-ulama dah boleh klasifikasikan mana sahih, mana hasan, mana dhaif. Dia boleh klasifikasikan betul kat benda ni didengar daripada Nabi SAW. Kan? Mana dia boleh ingat. Kita tak ada tuan-tuan daripada maghrib sampai isyak. Nampak macam faham tapi tanya balik tak reti nak cakap. Betul bang dengar tu macam faham. Cuba suruh cakap memang tak reti tuan-tuan. Jadi artinya tuan-tuan, berbahagialah orang yang masih mampu untuk duduk dalam majlis ilmu. Pahalanya banyak. Walaupun mungkin masa dia datang tu tuan-tuan, dia tak dengar pun. Walaupun mungkin masa dia duduk majlis ilmu tak dengar pun. Tetapi, dia dapat pahala. Ibadat setahun. Ibadat setahun. Bukan senang tuan-tuan. Setahun ibadat tak cuti. Kan? Kita pergi masjid ni pun kadang-kadang bukan sakit pun cuti. Kan? Ada jenis orang nak pergi masjid pun tak nampak jalan. Jalan masjid tak nampak pun ada juga. Bila masa nampaknya? Suruh jadi makmum belakang imam tak nak. Sampai masa tuan-tuan, dia mati terus depan imam. Kan? Suruh jadi makmum belakang imam tak nak. Tak pernah pergi. Masjid tak pernah pergi. Jalan masjid tak nampak. Tiba-tiba orang bawa pergi masjid, letak terus depan imam. Bukan sembahyang makmuman. Memang terus disembahyangkan. Biasanya tuan-tuan orang, kalau sembahyang belakang imam tu, adalah tunjuk muka kan. Tiba-tiba tak pernah nampak, terus letak depan imam. Kita nak kata apa tuan-tuan? Bahasa apa nak kata? Kan? Tak pernah menjadi makmum, tiba-tiba terus duduk depan imam. Kan kurang ajar tuan-tuan. Tapi nak kata kurang ajar tak boleh dah. Dah kena sembahyangkan, bukan sembahyang lagi dah. Kena sembahyangkan, mati dah. Sebab tu yang saya nak sebut tuan-tuan, selagi hidup, selagi ada umur, walaupun kita tua ke muda, jangan kita sia-siakan masa dan umur tu. Guna masa. Minta maaf lah tuan-tuan kalau saya cakap terus terang je. Sebab saya memang jenis cakap tegak je. Nak bengkok-bengkok tak reti. Jadi kalau tuan-tuan nak cakap bengkok tu, saya tak nak ikut, saya tetap tegak juga. Jadi kalau tuan-tuan rasa macam bunyi tu kasar, minta maaf banyak. Kan? Cara saya memang macam tu tuan-tuan. Kan? Kalau cara sindir-sindir ni saya tak pandai pula. Sebab biasanya kalau sindir-sindir ni, takut bila dengar tu orang salah takwil. Orang salah faham. Contoh tuan-tuan, kalau ustaz kata kau jangan buat jahat walau sekali. Kan? Apa ni? Jangan buat jahat. Apa dalam pepatah Melayu kata? Buat jahat jangan, tu pepatah Melayu kata kan. Buat jahat jangan sekali. Orang salah dengar, apa dia kata? Ustaz suruh buat banyak kali jahat. Tu dia punya faham. Buat jahat jangan, fahaman dia orang tak reti, ni bahasa sindiran. Kan? Tapi kalau jenis straightforward, dia kata, ustaz pun suruh buat jahat banyak kali. Dah habis ke ustaz pula kena. Jadi cakap sindir-sindir ni payah, cakap tegak je senang. Kan? Cumanya bila cakap tegak ni tuan-tuan, kadang jiwa orang ni maklumlah. Kadang-kadang boleh terima, kadang-kadang tak boleh terima. Isteri kita tidur sebantal, tidur sekatil, satu selimut tuan-tuan, pun kadang-kadang bila tegur pun tak boleh nak terima. Lagilah sekali-sekali kuliah ustaz sebulan sekali. Lagilah tuan-tuan, mantul. Tu tuan-tuan. Bukan tuan-tuan di tempat lain lah. Tu. Cuma nak kena ingat bahawa setiap orang yang saya nak sebut tuan, setiap orang yang datang majlis ilmu, pertama, jangan sekali-kali kita hina ataupun kita kritik. Sebab kenapa? Dia itu dibela oleh Nabi SAW. Satu. Dua, orang yang datang majlis ilmu, walaupun masa dia datang tu, dia tak faham pun. Tetapi dia mendapat pahala tak kurang atas janji daripada Nabi. Tu. Pahala tetap datang. Pahala tetap dapat. Baik. Kemudian disebut dalam hadis Nabi ni. Dia kata apa?
lahu bi kulli qadamin madinatun fil jannah. Tiap-tiap langkah tu bukan sekadar ibadat setahun saja. Dapat Madinah, satu bandar dalam syurga. Satu langkah, satu bandar. Kalau daripada rumah sampai masjid 200 langkah, agak-agak berapa bandar tuan-tuan? Kan? Betul. Katalah daripada rumah ke masjid 200 langkah. Kalau hadis Nabi kata bikulli qadamin madinatun fil jannah. Madinah tu satu bandar. Bandar tu kan satu daerah. Dekat surga. Artinya kalau daripada rumah 200 langkah, artinya 200 bandar. Kira-kira 200 bandar tuan-tuan agak-agak besar mana? Agak-agak. Saya sebut macam ni, gambaran saya. Malaysia ni tuan-tuan, kalau ikut daerah, parlimennya 222, betul? Kan? Parlimennya 222. Kalau kita kata 200 je lah tuan-tuan, kira-kira dapat merentah macam duduk Malaysia. Besarnya. Kan? Besarnya macam tu lah lebih kurang. Kan? Tapi tuan-tuan, Madinah yang ada ni bukan bumi, akhirat, dalam syurga. Maknanya perbandingan dengan bumi tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab Allah sendiri kata yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Di hari kiamat kami ganti langit dan bumi yang kita duduk ni dengan langit dan bumi lain, bukan bumi ni. Kira-kira tuan-tuan, kampung Mampan, masjid Mampan memang tak ada. Tuan-tuan nak cari besok hari akhirat mana masjid Mampan, tak jumpa. Kan? Sebab kenapa? Tukar lain. Bila tukar lain tuan-tuan, artinya perbandingan tadi satu perbandingan yang tak sama. Jadi cuma nak sebutkan bila kata bandar, kita nak faham bandar tu daerah lah. Kan? Jadi maknanya tuan-tuan banyak Allah Ta'ala nak bagi. Cumanya kita ni kadang-kadang sale daripada Allah kita tak tertarik. Sale manusia kita tertarik. Tuan-tuan, kalau orang sale jual kereta, beli satu dapat free satu, agak-agak tuan-tuan beli tak? Jual satu, beli satu, dapat free satu kereta, beli tak? Tuan-tuan beli tuan-tuan beli Mavic, free-nya Camry, agak-agak beli kan? Beli kan? Yalah, dapat tuan-tuan beli keluarkan duit Mavic, tapi yang free tu Camry. Yang free dapat lebih besar lagi. Mesti kita beli. Free. Yang free lebih besar. Yang ini tuan-tuan Allah Ta'ala bagi lebih pada tu. Kenapa lebih? Sebab Nabi pernah sebut dalam hadis, dia kata a'attu li'ibadatis salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la ala qalbin khatar. Aku sediakan untuk hamba-hamba aku yang soleh benda yang mata dia tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terdetik. Jadi artinya apa? Perumpamaan yang kita bagi tadi tu, itu bukan satu gambaran yang di hari akhirat. Sebab benda yang memang kita sendiri tak pernah tengok. Yang saya bagi tadi semua kita pernah tengok, itu pun teruja. Contoh tuan-tuan, saya nak kata ni canggih tak? Handset ni canggih tak? Kalau iPhone bang, canggih tak? Saya nak tanya balik, handset ni berasal daripada mana? Bang, handset ni asal daripada mana? Ada? Handset ni canggih, kita tengok berasal daripada otak manusia. Betul? Setuju tuan-tuan? Handset ni asalnya daripada otak manusia. Artinya banding handset dengan otak manusia, siapa lebih canggih? Siapa lebih canggih bang? Otak manusia. Tetapi kenapa otak manusia terperdaya dengan kecanggihan ni? Betul? Ini hasil daripada otak manusia. Dia kaji, dia ciptalah jadilah ni. Tetapi orang terpedaya dengan benda ni. Pagi, petang, siang, malam tengok benda ni. Kan? Jadi tuan-tuan, padahal antara otak dengan handset lebih hebat otak manusia lagi. Tapi otak manusia terpedaya. Dia letakkan otak dia dalam kotak mak segi ni. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan memang tak nampak. Cuba tengok anak tuan-tuan kat rumah tu. Kan? Kat sini memang tak nampak tuan-tuan. Tapi balik rumah, cuba tuan-tuan tegur anak tuan-tuan tengah main handset tu. Kan? Minah, dah masak belum? Kejap. Dia mesti jawab, kejap. Ada je alasan. Kan? Bapak panggil lambat nyaut, tapi kawan panggil cepat jawab. Tak gitu bang? Kan? Bapak panggil
Nak nyaut tu payah, tapi kalau kawan panggil laju je. Tu ini zaman hari ni. Sebab tu tuan-tuan kita tengok orang hari ni banyak yang salah guna otak. Kan? Banyak orang salah guna otak. Jadi kalau tuan-tuan jumpa jenis orang macam tu, kita kata kau ni memang tak ada otak, boleh terima tak? Boleh terima tak? Belum tentu boleh terima. Kan? Belum tentu. Cubalah tuan-tuan, kalau pergi tuan-tuan jumpa tengah orang main Z, tuan-tuan kata kau ni memang tak ada otak, boleh terima tak? Dia akan kata aku ni belum gila. Tu kan? Jadi artinya manusia ni tuan-tuan, yang saya nak masukkan, bukan senang nak menerima kebenaran. Bukan senang. Walaupun benda tu fakta, walaupun benda tu betul, tapi bukan senang nak terima. Jadi tuan-tuan, kalau kita sebagai manusia yang memang bukan senang nak terima kebenaran, yang saya nak sebut tuan-tuan, kita kena belajar latih diri untuk menerima kebenaran. Kebenaran ni tuan-tuan kena latih. Kalau tak latih, memang payah nak terima. Payah nak terima. Bukan senang. Bukan senang. Tuan-tuan tengok. Anak kita tidur pagi, kita kejut dia suruh semayang. Mengeliat tak dia? Kok dia bangun terus? Kejut, sap, bangun. Tak kan? Dia mengeliat dulu. Kadang-kadang kita kejut, dia pergi bilik lang lain. Tidur nyambung, tidur lagi. Kadang kejut lagi, dia pergi serambi, tidur lagi. Lalas bagi penampuk, baru dia pergi semayang. Kan? Maknanya, benda semayang tu betul dah kebenaran, tapi bukan senang untuk diterima. Jadi artinya apa? Sebab itulah dia kena latih. Dia kena latih. Kalau tak latih tuan-tuan, payah. Boleh faham tuan-tuan? Ni dah masuk isyak belum ni? Dah masuk dah? Dah berapa minit dah masuk? Oh, saya nak habiskan sikit tuan-tuan. Sikit lagi. Dia kata apa? Yamshi ala ardi wal ardu tastaghfiruna lahu wa yumshi wa yusbihu maghfuran lahu. Apa maksud dia? Dia kata orang yang pergi majlis ilmu ni, bumi tastaghfiru lahu. Beristighfar untuk dia. Tuan-tuan pijak bumi jalan tu, bumi tu istighfar untuk kita. Cuma masalahnya kita tak reti bahasa bumi. Kita tak tahu bahasa bumi. Kalau tuan-tuan tahu bahasa bumi tuan-tuan, rasa-rasa tuan-tuan agak pijak bumi lah. Tuan-tuan pijak je, astaghfirullah, bumi keluar bunyi. Pijak je, astaghfirullah. Sebab Nabi kata dia beristighfar bumi tu. Kalau bunyi macam tu tuan-tuan, keluar rumah tak? Tuan-tuan. Pergi kubur tu pun beri salam assalamualaikum, sepanjang hidup tak pernah pun tuan kubur tu jawab kan. Kalau tuan-tuan assalamualaikum ya ahlad diyar, dia pun kata waalaikumsalam. Saya confirm tuan-tuan balik tak masuk kubur dah. Kan? Nah, ini tuan-tuan, makhluk-makhluk seperti ini yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Bila Nabi sebut benda tu benar berlaku. Sebab tu tuan-tuan, Allah kalau buka kita punya hijab untuk mendengar bumi tu bercakap, maka dia akan bercakap. Apa cakap dia? Kalau kita tengah nak pergi masjid belajar, dia kata astaghfirullahalazim. Tu istighfar dia. Tu. Kalau kita diizin untuk dengar. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam Quran dalam juz 15, wala tamshi fil ardi maraha. Kamu jangan jalan atas muka bumi dalam keadaan sombong. Jangan sombong jalan atas muka bumi. Walaupun kita sihat badan kita, jangan sombong. Kalau sombong tuan-tuan, bumi ni kata apa? Hari ni kau duduk punggung aku, besok kau duduk perut aku. Tu tuan-tuan. Hari ni kau duduk punggung aku, besok kau duduk dalam perut aku. Bila duduk dalam perut bumi tuan-tuan, siapa boleh tolong? Isteri tak ada. Isteri nangis sekejap je. Sekejap. Dia tengok tuan-tuan punya harta berapa banyak, lepas tu dia mula pilih siapa bakal ganti. Tu isteri kita. Tuan-tuan pun 2x5. Bila isteri mati, macam tu sama juga PL. Berapa duit dia tinggal. Kan? Lepas tu cuba tengok-tengok siapa bakal. Tu. Kan? Jadi artinya apa? Dia memang dalam kubur cuma ingat bila? 7 hari dia buat kenduri, lepas tu lupa. Ingat balik 40 hari, buat kenduri lagi. Ingat 100 hari. Tu kalau ingat, kalau tak ingat, kan? Suami baru dah ajak pergi honeymoon, ingat lagi ke tuan-tuan kita kat kubur? Tak ingat. Kan? Cakap dengan suami baru, bang, tak buat kenduri ke? Bekas laki saya. Nanti dululah. Kena macam tu tuan-tuan, lupa habis. Betul? Bukan nak kata kita ni ada mak bapak mati tu pun kita nak sedekah Fatihah tu pun kalau tak memang taklah nak buat. Kan? Jadi tuan-tuan, benda kebaikan ni bukan senang, kena ada latihan.
Akhir sekali disebutkan kat sini. Dia kata apa? Wa syahidat lahul malaikatu wa yaqulu haula'i utaqa'ullahu minan nar. Dia kata malaikat tadi tu yang berisifat, dia kata itulah dia golongan orang-orang yang dibebaskan daripada neraka. Tu malaikat bercakap untuk kita. Jadi tuan-tuan, yang saya nak sebut tuan-tuan, jangan lupa majlis kita ni ada malaikat. Dia berisifat untuk kita, kemudian dia juga mengatakan inilah golongan, mana tuan-tuan lah golongan orang yang dibebaskan daripada neraka Allah Taala. Tuan-tuan. Kalaulah Allah izin tuan-tuan tengok malaikat yang duduk ni, tuan-tuan nescaya akan tengok malaikat duduk kat depan ni. Penuh ni kat depan. Sebab tuan-tuan tak nak duduk depan. Ya sungguh. Hadis ni kata malaikat memang ada. Dia isifat untuk kita. Itu yakin Nabi kata. Kan? Jadi dia duduk depan ni. Sebab tuan-tuan tak nak duduk depan, dia duduk depan ni. Kan? Tuan-tuan segan. Jadi dia duduk depan. Tuan-tuan nak tolak macam mana? Dah hadis Nabi kata macam tu. Kita kena percayalah. Artinya, kalau kita sendiri tak mampu nak buat, maknanya bukan salah Nabi, salah kita sendiri. Jadi tuan-tuan, sebab tu kena ada latihan. Macam tuan-tuan sembahyang berjemaah. Tuan-tuan, kalau orang dah biasa pergi sembahyang jemaah, sembahyang Jumaat, kalau dia ni dah biasa dekat masjid, dia memang biasa saf depan, dia akan pergi cari saf depan. Kenapa? Dah terbiasa latihan macam tu. Tapi kalau tak biasa latih tuan-tuan, pergi masjid walaupun awal hari Jumaat tetap cari belakang. Kenapa? Sebab tak buat latihan. Sungguh. Kan? Tuan-tuan, duduk depan dengan duduk belakang, mana lebih senang? Duduk depan, duduk belakang, mana lebih senang? Duduk depan kan? Bukan tuan-tuan, duduk belakang. Betul saya kata. Contoh saya bagi, contoh. Tadi komat maghrib. Kan? Orang masuk depan. Pak Imam dia tolak saya juga. Patut dia boleh jadi imam. Betul tak? Susah duduk depan tu. Kenapa? Takut tolak jadi tu yang duduk belakang tu. Tu. Boleh faham tak? Betul lah, tu dia. Ni contoh perumpamaan lah tu. Saya bagi contoh. Sebab tu, tuan-tuan, kalau nak ke depan ni, takut. Kenapa? Tolak jadi imam. Tu yang malas tu. Kan? Sebab tu senang duduk belakang. Tak percaya tuan-tuan, tunggu nanti komat. Tengok siapa tak berani duduk depan. Kan? Pak Imam dia memang tolak gitu je. Kan? Sebab dia tahu hari ni ustaz dia. Tolak. Cuba tuan-tuan tolak yang kat belakang tu. Memang tak masuk. Jadi artinya tuan-tuan, kita ni kena latih. Sungguh tuan-tuan, latih. Kita kena latih. Saya bukan nak kata tuan-tuan tak bagus. Bagus. Cuma kita kena latih. Kalau tak ada latihan tuan-tuan, jangan haraplah tuan-tuan, anak kita yang sekolah agama 6 tahun tu, sampai sekolah khas, tuan-tuan, cuba tolak jadi imam. Memang tak berani. Kan? Tak berani. Sebab apa? Sebab tuan-tuan tak bagi contoh dekat rumah. Kan? Sebab tuan-tuan selalu berjemaah di masjid, tapi tak buat seberjemaah dekat rumah. Kan? Bang, dekat rumah berjemaah tak dengan rumah? Tak kan? Mesti nak kat masjid, betul tak? Padahal kalau tengok dekat rumah, quorum berjemaah cukup tak? Quorum dekat rumah cukup tak berjemaah? Cukup. Suami ada, isteri ada, anak ada. Nabi kata apa? Al-jama'atu imamun wa ma'mumun. Jamaah itu ialah seorang imam, seorang makmum. Maka berjemaah. Jadilah berjemaah. Kita pula tak pernah training. Dekat rumah berjemaah tak pernah training. Dalam pagi subuh, lambat sembahyang pergi masjid. Kan? Terlambat. Sama-sama lambat. Laki bini sama-sama lambat. Mimpi punya bagus. Kan? Nak pergi masjid tak dapat. Pun tak berjemaah juga kat rumah. Seorang sama seorang. Sebab tu tuan-tuan, kalau suruh anak tolak ke depan, memang tak berani. Kenapa? Latihan tak ada. Kena ada latihan. Sebab tu tuan-tuan, apa yang tuan-tuan dengar hari ni, bukan maksud saya bila saya sebut begini, terus besok nak jadi wali. Dah. Tetapi kita kena ada latihan. Kena ada latihan. Sebab itulah tuan-tuan, dalam Islam, Nabi ajar berdakwah. Latihan tu. Kalau tak ada latihan tuan-tuan, payah. Contoh. Tuan-tuan dulu masa sekolah agama, belajar kitab Matar Badin, bab kitabun nikah. Bab nikah. Kan? Dulu sekolah. Umur berapa tahun tuan-tuan? Masa sekolah agama dulu. Umur berapa tahun? Macam bang dulu. Berapa tahun sekolah agama? Dulu dalam 13-14 tahun lah. Sekolah agama, bab ke apa, Mata Abadin, kitabun
nikah. Itu baru belajar fakta, amal belum lagi. Bila amalnya? Umur 25 tahun baru nikah. Baru tahu, oh rupanya nikah macam ni rupanya kan. Masa dulu belajar, apa benda Ustaz cakap ni rukun nikah, saksi apa, tak kerti. Tiba-tiba 25 tahun imam kata, oh zawwijuka bima amarallah, nikah. Baru tahu tu. Berapa tahun nak faham daripada 14 tahun punya belajar, 25 tahun baru praktikal. Kan? Mana ambil masa, bukan terus. Artinya tuan-tuan, ada jenis ilmu yang kita ni kena tunggu dulu nak faham. Ada yang jenis dengar terus faham. Tuan-tuan, jadi artinya tuan-tuan, kita kena realiti. Boleh faham tuan-tuan? Alhamdulillah. Tuan-tuan dah faham, kita berhentilah cakap tu, insya-Allah tuan-tuan. Kita sambung pada perjumpaan kita akan datang. Cuma saya nak pertegaskan sekali lagi tuan-tuan. Kalau boleh lah tuan-tuan. Bukan kalau boleh, dibolehkan. Maknanya jumpa lagi sekali, masing-masing ada kitab. Masing-masing ada kitab. Tuan-tuan jangan malu tuan-tuan. Walaupun dah tua-tua bawa kitab, okey, dapat pahala. Bawa tu pun dapat pahala. Kalau tak bawa tu yang tak dapat apa-apa. Tak bawa, tak dapat apa-apa lah. Kan? Kalau bawa, walaupun tak faham, tapi dapat pahala tak? Dapat pahala. Bawa tu pun dah dapat pahala. Tuan-tuan, bawa tasbih pergi masjid, bawa tasbih dekat kocik, tak keluar pun, tak pegang pun, dapat pahala tak bawa tasbih tu? Dapat pahala. Dapat pahala. Kan? Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan bawa dekat kocik tu, nombor ekor tuan-tuan, bawa pergi masjid. Contoh, tadi tikam dekat kedai, ekor, bawa pergi masjid. Dapat dosa tak? Nombor ekor. Bukan ekor lembu. Tuan-tuan. Tak gitu. Dah habis, tengah sujud tuan-tuan, pop jatuh. Dekat tempat sujud nombor tu. Dah kita buat maksiat tuan-tuan. Sampai ke masjid, buat orang dosa. Macam mana taknya? Orang sebelah kita, sampai masjid dia buat nombor ni. Tuan-tuan, kita kena ingat, sebab tu bila baik, benda baik pasti akan dapat pahala. Tapi kalau benda buruk, pasti akan dapat dosa. Jadi buatlah yang terbaik dengan umur yang kita ada. Sebab itulah jaminan daripada Nabi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan yaqinan shadiqan wa dinan qayyima. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.